Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kami breakfast mengopi, mengisi lah kopi dengan Lizzy kan. Bersama Tok Su, Kak Jus pun ada, Pak Din pun ada. Kita akan jemput seperti Cik Sabudin. Okey, sebelum tu saya nak cakap, kami kopi ni sebenarnya bila breakfast pagi memang best. Okey. Selalunya bila dengan nasi lemak, daun pisang dengan apa ni? Roti menggali ni asal kan. Jadi cuba hari ni tak dapat kaya tapi tak apalah, kita bakar cicah dengan kopi. Mesti tak? Okey. Hari ni saya nak berkongsi dengan anda macam mana nak berkongsi kopi ni dengan orang, bagi orang dapat rasa dan guna dan nampak manfaat dia tu dari segi kesihatan, dan macam mana nak berkongsi bisnes kopi ni dengan orang. Jadi semua rasa nak jual kopi susah, tak reti nak jual. Sebenarnya bukan payah jual. You kena kongsi benefit dia. Jadi kita akan jemput Tuan Syah kita. Dia ni memang pakar dalam berkongsi kopi dengan orang dan berkongsi bisnes dengan orang. Jadi kita jemput Tuan Syah Budin. Pak Din. Mana? Salah. Oh, sabar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, ini hari Jumaat, satu perkongsian di hari yang barakah. So, tengok Faris tu. Minum pun dapat sihat. Minum pun masyuk dapat duit. Itulah. Itulah. Sandak sebab dah kena kopi, dah kenyang dah kan. Rasa keenakan dia. So, benda ni baik. So banyak minuman di pasaran, macam-macam lah kan. Apa yang kita nak minum, itu kita punya pilihan. So kita bagi ramai orang, saudara mara kawan kita pilih satu minuman yang ada khasiat. So selama ni kita minum ikut generasi orang tua kita bagi kita minum daripada kecil, apa saja kita pun sampai ketua minum. Kita pun tak tahu khasiat ada ke tidak, kesihatan ada tidak. Dan dah tentulah tak ada pulangan. So yang ini ada khasiat. Kenapa ada khasiat? Sebab campur Ganoderma atau Lingzi dan juga minyak kelapa, dan dia bagi peluang. Ayat dia peluang. So bagaimana cara? Simple je. So kita tanya orang, kawan-kawan, sambil sembang, abang kerja mana? Nak pergi kerja ke, jumpa dengan jalan dalam lift ke, contoh sembang sikit mukadimah, pembuka bicara kan. Lepas tu tanya, abang minum kopi? Mesti dia terkejut lah kan, tapi tanya, oh saya ada kopi sedap bang, kopi ni sedap bang, rasa pahit-pahit sikit, lemak-lemak sikit. Lepas tu kesihatan yang pentingnya, bukan saja sedap, sihat, harga pun okey, mampu milik. Okey bang, boleh bang bagi nombor telefon, nanti saya nak kongsi. So kita nak kongsi benda baik bang, boleh bang ataupun kakak ke puan ke. Memang setakat ni saya minta nombor telefon jarang lah, saya tak bagi. Daripada 10 orang, 1-2 orang, tak apa saya nak cepat, saya tak sempat. 1-2 orang aja, lain-lain tu mesti bagi nombor telefon. Dan apabila bagi nombor telefon, ni kira you kongsi real life je lah, real life macam mana you bercerita nak ajak orang, nak set appointment untuk ajak orang untuk minum kopi, betul? Betul. Jadi saya buat appointment, saya kata saya nak belanja you kopi ni sedap best. Rugi kalau you tak rasa ni. So bila you free, kita dah dapat nombor telefon, kita contact dia, kita tanya bila nak jumpa. Dan memang kalau dia kena kopi ni, ada satu downline saya ni, dia bagi dekat makcik dia ni minum lain lah yang ada di pasaran tu. So tak pernah rasa kopi ni. So bila dia rasa sekali bagi downline saya, dia bagi kat makcik dia 2-3 sachet kan. Dia minum, dia minta lagi, mana lagi kopi ni? Kopi ni berantu lah dia kata. Kenapa berantu? Dia kena sekali, dia nak lagi. Punya sedap yang sebelum ni dia tak mau. Tak mau lah, aku tak mau lah. Aku duk minum benda-benda lain ni. Aku tak pernah rasa kopi ni apa benda ni, kopi ni CEO ni kan. Tapi bila dah kena, kata orang apa?
tak kenal maka tak cinta. Bila dah kena dia cinta gila dengan CEO ni. Okey. Okey, satu soalan. Uh, Tips dia, trik dia lah, masalah dia macam mana you nak ajak orang yang duk kata kita nak pergi kompetisi, tak apa teman-teman, macam mana you buat supaya orang tu boleh nak bagi dia try rasa, bukan kata dia guna, nak try lu. Selalunya kita hadapi masalah kat situ. Orang nak kita nak bagi dia pun tak mau. Macam mana you buat benda tu? So kita Dia kena paksa meyakinkan dia. tak pistol kat kepala ke macam mana? Tak pistol kat kepala, I pun dah lama masuk dalam dah kan. So bermakna kita kena yakinkan dia lah kan. Bagi tahu kat dia bahawa percayalah, kopi ni dari pasaran dah berpuluh tahun dah dibuat oleh syarikat yang 34 tahun. Akak atau abang atau you agak-agak dalam 33 tahun ni, berapa orang dah mati minum kopi ni? Berapa orang dah sakit? Tak ada. Takkan ada orang mati, orang sakit, orang nak minum lagi kopi ni. You rasa lah. Kalau you rasa, you akan tahu. Baru you tahu kan. So saya pancur kopi dia, saya pergi kedai mamak, ajak dia jumpa. Saya pancur kopi, bagi dia minum. Lepas tu sebelum tu saya cerita dengan dia. Mula-mula you akan rasa pahit. Sip yang pertama tu you minum. Kita bagi dah perangai dia. Yang kedua, you rasa lemak-lemak sikit. Minyak kelapa tu bukan susu. Terang kat dia sikit. Lepas tu ada gula sikit. Bagi ada gula lah. Yang tak ada gula tu, tak ada rasa gula, tak ada rasa lah kan. Cuma itulah kepahitan dia tu untuk kesihatan. Linzi tu bau rasa pahit tu sikit. Jadi bila dia minum, betul cakap ni, pahit sikit. So saya kata macam-macam orang macam perangai. Setengah orang dia kata, pahit sangat. Setengah orang, I tak ada masalah ni, I dah biasa dengan pahit. Jadi kita faham bahawa kita jumpa customer manusia ni berbagai-bagai. Kalau kita faham benda ni, kita tak adalah rasa serabut, pikiran, rasa risau, runsing. Sebab macam-macam orang kita jumpa. Ada yang kata, pahit. Ada yang kata, tak ada apa ni, ni biasalah ni, kopi, macam-macam orang. Tapi kita kena try lah. Kalau kita tak bagi orang try, kita pula duk rasa, dia ni mau ke tak mau, dia ni ke tak mau. Kita pula buat keputusan bagi pihak dia. Mana boleh. Kita biar bagi dia minum, buat appointment, janji dengan dia. Tarik nombor telefon dah ambil kan tadi. Kita ajak dia jumpa. Lepas tu, baru kita terang plan satu-satu tu. Memang jarang lah. Jarang sangat saya jumpa orang macam tu, saya ajak minum, jarang sangat. Lepas tu last sekali saya tanya, RM15 ada masalah? Tak ada. Boleh join daftar jadi ahli sekarang? Dia kata boleh. RM15 tu untuk apa? RM15 tu untuk apa? Daftar jadi ahli. Daftar jadi ahli RM15. Mana ada syarikat murah macam ni, tak ada risiko. Lepas tu kopi pula RM2 kalau minum kedai mamak. Kalau sekeping dia tarik Milo RM2 lebih, RM3. Tak ada unsur kesihatan. Ni RM2 saja. Kan? Murah. RM2 murah lah. Mana nak. Lepas tu ada unsur kesihatan. Lepas tu saya selalu sebut. Harga okey, mampu milik. Ada unsur kesihatan. Ada bagi sedap. Lepas tu bagi peluang buat duit. Beza dia, kelebihan dia dengan minuman-minuman yang lain. Kenapa pula tak mau? Takkan benda bagus tak mau kan? So, masalah lah kalau kita tak boleh berfikir waras. Benda yang baik ada banyak kelebihan berbanding minuman yang kita masih tak mau. Payahnya tu susah kan? So, hidup tu tak boleh nak berubah lah. Nak minum benda-benda yang tak pasti sihat. Yang harga pun tak okey, ataupun kalau harga murah, kita duk payah tiap hari kita minum ni. Tiap bulan. Tapi di CEO ni, kalau kita rebut peluang, ambil peluang yang dibagi untuk berkongsi dengan semua saudara mara dan kawan benda yang baik, dan ada kawan-kawan yang okey, ada yang tak okey, nak buat macam mana? So yang okey di mana dia join jadi ahli, dia minum dia tiap bulan, ada pendapatan. Akhirnya kopi ni yang setengah orang kata mahal berbanding kopi yang satu seceh 50 sen, RM1 yang tak pasti ada kesihatan. Yang ni RM2. Lama kelamaan, kopi yang RM40 sekotak tu bukan saja kita boleh minum free. Yang orang kata mahal, kita boleh minum free. Macam mana kita nak minum free? Dan bukan saja free. Kelebihan pula duit, ada boleh belanja, boleh bayar duit kereta, boleh bayar duit rumah. So kalau nak minum juga minuman lain kat pasaran yang walaupun murah, walaupun you minum 50 sen sehari, you kira lah 10 hari RM5, RM15 kan. So murah lah dah. Yang ni RM40, yang tu RM15 contoh. Tetapi lama-kelamaan saya 10 kotak kopi saya minum free dah sekarang. Kalau banding mula-mula 3 tahun dulu buat saya belanja lah kan RM40.
Tapi sekarang tak ada dah. Jadi, Bukan satu jadi kotak maksud free, dia, 6 kotak atau 10 kotak free. Duit jadi masuk maksud lagi dia, ada lebih, saya boleh bayar mereka. Ha? jadi maksud dia, you ajak mereka tukarkan brand tu, tukarkan perbelanjaan harian daripada Betul, duk minum betul. dekat kedai mamak dengan apa ke arah brand ni dan mendapat kesihatan dan juga Yes. boleh menjana pendapatan ataupun Ya. boleh memberi minum free kalau mereka pilih nak buat demikian. Oi, kena buatlah kan. Ada peluang. Orang semua cari peluang. Saya selalu cakap, kenapa you tengok tepi jalan orang berniaga macam burger dan sebagainya. Kenapa dia berniaga burger? Kenapa dia buka kedai runcit? Kerana dia nampak peluang. Jadi yang ni kita, tapi dia orang tak boleh kongsi peluang dengan kita sebab benda tu kalau kita buka kedai burger sebelah dia, dah jadi pesaing lah kan. Dah jadi masalah bagi dia. Jadi bisnes-bisnes macam tu dia tak boleh kongsi. Dia seorang-seorang. Tapi yang ni kita kena kongsi. So benda sedap, benda menyihatkan, benda harga berpatutan dan peluang buat duit sehingga kita boleh minum free dan juga lebih, bukan setakat free, ada lebih pula untuk tambah perbelanjaan rumah kita kan, keluarga kita. Jadi saya nampak ni peluang ni, saya pun apa lagi, dia keluar tiap minggu kopi, saya sendiri bayangkan satu pagi satu petang, contoh isi saya satu pagi satu petang, sebab mana sehari 4 saya share. 4 kalau kira RM8 sehari kan, RM8 4 satu hari, 4 5 hari dah habis kotak, RM40 5 hari dah habis. Mana 5 10 15 20 25 30 hari, 6 kali 6 kotak sebulan saya. Jadi 40 kali 6 RM240 saya belanja. Tapi bukan duit saya. Saya dah dapat pendapatan lebih pada RM240. Kalau saya tak buat bisnes ni, saya kira mahal lah 240 kan. Itu masalah dia, kita tak nampak benda ni, kita nampak nak belanja saja, duit nak keluar je. Walaupun minum kat luar 50 sen, murah. Tapi kita akan berbelanja sepanjang hayat kita. Tapi kalau kita kena rebut peluang ni, tengok ni saya, kan? 6 kotak kali RM40, RM240 kan? Saya minum kopi saja RM240. Tapi 1 sen pun saya tak keluar duit daripada pencen saya. Bermakna bukan perbelanjaan saya. Saya tukar macam Farid cakap tadi tu. Dulu saya berbelanja yang 50 sen ke murah, RM1 ke, dikatakan murah. Tapi saya berbelanja sepanjang hayat. Tapi yang ni, start saya buat ni 3 lepas, saya minum kopi ni, saya dah tak berkeluar duit lah. Bahkan duit masuk lebih lagi. Lebih pada tu ada Farid. Lebih lagi kan. Oh, lebih. Macam mana you buat macam tu? Macam mana you Saya boleh berkongsi dengan orang tadi lah. Saya kongsi. Saya ajak orang kawan-kawan, saya jumpa saudara mara kawan-kawan yang dalam senarai telefon ni, saya kontak apa khabar. Saya tak cerita lah, kadang-kadang orang negatif bila kita cerita bisnes saja, dia negatif. Dia tak bagi peluang pada diri dia untuk dengar. Dengar dulu apa dia. Benda RM15 jadi ahli pun tak mau dengar. Sebab dia fobia. Dengar cerita ini MLM ni. Oi, leceh ni, habis duit ni kan. Ini semua nak berniaga ni, nak untung. Dia tak faham. Tapi bila kita jumpa dia face to face, depan ke depan, kita terang pada dia. Aku bukan nak buat duit saja. Ini perkongsian peluang. Kalau angkat nak berniaga tepi jalan, berniagalah. Tak ada masalah. Kan? Tapi yang ni tak perlu berniaga tepi jalan. Tak perlu usul barang meja ke meja. Tak perlu. Bersembang saja dengan kawan. Sama ada kawan ataupun stranger atau saudara mara. Memang dalam bisnes apa-apa semua orang tahu. Ada orang menolak dan ada menerima. So, kita terima lah hakikat tu. Yang tak nak, tak apalah. Macam mana dia nak minum yang 50 sen sampai mati dia nak bayar. Yang RM1 murah kondonya nak bayar sampai dia mati. Happy lah kat dia, nak macam mana. Tetapi kita kena berkongsi. Setelah kita berkongsi, dia tak mau, barulah okey. Jangan kita daripada awal lagi tak mau kongsi dengan orang. Kan? Oh, dia ni kata dia ni mahal ni RM2 ni. Dia ni mesti tak mau ni. Mana boleh kita beranggapan dan membuat keputusan bagi pihak orang. Kita kena cerita. Baru kita tahu orang tu mau atau tak mau. Kalau kita tak cerita, kita takkan tahu orang tu mau. Kita tak boleh buat anggapan daripada diri kita bahawa orang tu mau atau tak mau. Dia tengok muka dia ni mau ni, muka dia ni tak mau. Tak boleh. Dia tak jadi macam tu. Kita kena cerita. Kita kena ajak dia masuk kelas. Kita kena cerita dengan dia apa kelebihan ni. So kita dah cerita kelebihan pun masih ada orang tak mau. Tak apalah, biarlah dia nak minum benda yang tak ada kelebihan, biarlah kat dia. Kan?
Kita yang nampak dengan mata hati ni, bukan mata, dengan mata hati. Kita nampak, kita buatlah. Kita jangan kira orang. Itulah pandangan saya, Faris. Kan? Betul. Sebab kadang-kadang setengah orang, dia orang tak tahu bahawa kopi ni wujud. Kan? Mereka duk ingat daripada kecil sampai besar dia minum teh tarik cap ayam je lah. Kopi tarik cap ikan je. Mereka tak tahu kata benda ni wujud. Betul. Jadi nak tahu tu, kita kena kongsi, betul? Betul. Sebab tu saya selalu tanya. Benda baik ni, ramai masih tak tahu kan. So siapa nak bagi tahu dia orang? Ada orang jawab kita lah, betul. Tapi jawab kita, tapi kita tu tak bagi tahu. Itu masalah dia, takut lah. Takut orang punya anggapan. Dia ni nak meniaga ni, nak untung. Sebenarnya bukan kita nak meniaga seorang, kita nak ajak dia orang bersama. Kita nak ajak peluang ni dia, bersama-sama kita rebut. Bersama-sama kita ambil. Kesihatan kita ambil daripada minuman kopi ni. Peluang pendapatan kita ambil. So, ni benda ni lah penting. Kita nak kena berkongsi lah. Sebab ramai lagi tak tahu macam Farid cakap tu. So, siapa nak bagi tahu? Kita lah. Tak? Ini dia. Okey, Farid. You sepanjang you berkongsi dengan orang ni lah, you kena invest kah? You kena bubuh 500, 700, 1,000, 5,000 ringgit kan nak beli kopi ni? Yang sedap ni. Tak ada. Dah berpuluh tahun saya umur 60 lebih. Saya duk sembang kosong je. Kan? Sembang macam-macam topik. Sembang bab politik macam kita ni ahli politik. Sembang bab agama macam kita ni ahli ulama. Tapi sebenarnya ular dalam semak. Kan? Sembang macam-macam. Sembang bab ekonomi, kita macam pakar ekonomi. Sembang bab vaksin, bab COVID-19 macam kita ni pakar perubatan. So, kita sembang kosong. Lala balik rumah. Sembang, tiap hari sembang, bergegar-gegar. Kan? Habuk pun tak ada. Tapi kalau kita sembang pasal Syonghou, pasal kopi ni bergegar-gegar tiap hari, percayalah, yakinlah pada rezeki Allah. InsyaAllah rezeki itu akan sampai. Kalau kamu tak mau buat, kalau anda tak mau buat, saya tak tahu sama ada anda malas ataupun tak nampak, ataupun kalau saya cakap tak yakin pada rezeki Allah, semua yakin. Tapi kalau yakin, kenapa tak buat? Kalau yakin tak buat, kena pergi Wisma Yakin lah. Kat KL tu, habis duduk sana. You tak jawab pergi soalan saya ni. Kena invest kah? Kena buat duit kah? Saya cerita tadi bermakna apa yang saya ceritakan cakap berpuluh tahun tu, Elliot saya keluar, kita tukar je. So bila kita tukar, berbubuhi keluar tu macam-macam cerita, tak ada apa-apa, tukar kepada cerita yang mendatangkan pendapatan. Mana cakap kena duit pula. You tak bayar beli kopi ni sampai 5,000, lepas tu you simpan, ajak orang beli 5,000, simpan taklah. You cuma tak ada. Syarikat lain, syarikat lain saya tak tahu. Tapi Syonghou saya diajar melalui kelas, tak payah beli stok. Guna untuk sendiri. Konsep dia, ajak orang jadi ahli, guna sendiri. Ajak orang jadi ahli, guna sendiri. Beli, guna sendiri. Itu saja. Tak payah beli stok. Berkata-kata saya pun tak ada stok. Mana ada, kadang-kadang download dia ada store lah. Saya kata tak ada. You nak, you order. You bagi masuk dalam akaun saya tolong belikan. Kalau you nak postkan, tambah RM10, saya suruh Syonghou postkan. Mana saya ada stok? Tak ada. Beli online mereka sendiri beli online Kita ambil tu, kita ajar dia orang beli online sendiri. Cuma ada downline ni yang manja. Yang manja ni jantan pula. Aduh, geli geleman. Kan? Lepas tu mereka pula minta tolong. Tolong bang, tolong beli kan. Kalau bunga tu tak apa juga. Ini tongkoi pun sibuk nak minta tolong. Tapi kita tolonglah downline. So yang mana yang minda dia buka, hati dia buka, dia nampak peluang, dia akan beli sendiri. Dia akan bergerak sendiri, aktif sendiri. Dia akan join kelas sendiri. Dia akan berkembang. Yang mana nampak. Yang tak nampak tak boleh. Semua orang kata nampak kan. Saya selalu cuba bagi contoh. Kita lapar ni nak buka puasa kan. Dan nak puasa kan. Time buka puasa, nasi berani, nasi ayam semua ada. Kambing ke, macam-macam lembu, ayam semua ada kan. Lapar ni nak buka puasa. Makanlah. Makan ni sedap ni. Tak apa. Nanti kejap saya nampak. Nanti saya nampak. Nampak makanan depan mata ni. Tak makan. Nampak saja tapi tak makan. Sama lah dengan kopi ni. Sama dengan bisnes ni. Sama dengan peluang ni. Nampak. Semua orang nampak. Tapi
tak ambil tindakan untuk melakukan dia, cara-cara dia, tak adalah, nampak aje lah. Nampak benda tu lalu je depan mata, tak singgah kat kita, tak masuk dalam poket kita, tak masuk dalam badan kita, kesihatan kita, tak masuk. Macam itulah hidup kita ni, kan? Nak buat macam mana? Kan semua orang sama, kan? Ya. So makna, itulah yang terbaik Syahru ni. Tak perlu beli barang, tak perlu. Tak ada mana. Saya start RM40 je minus kopi. Lepas tu saya cerita satu kotak. Lepas tu saya cerita dengan orang. Cerita. Dan Alhamdulillah, jumpa macam-macam orang lah. Ada yang nak, ada tak nak. I tak minum kopi. Banyak dah jumpa tak minum kopi. Bila kena kopi, sedap lah kopi ni. Bila dia kata tak minum, kita try. Bukan paksa kan, kita ajak lah. You try lah kopi ni. Sedap. Rugi tak minum. Dia try. Ui, sedap kopi ni. Bantu makcik tu cakap. Saya terkejut. First time 3 tahun saya buat, jumpa orang cakap kopi ni berantu. Kalau habis kan, bising. Mula-mula tak mau. Lepas tu bila dah kena kopi ni. Mana kopi ni tak main lagi ni. Kopi ni dia tak ada, dah habis stok. Bising. Ramai orang. Lambat ni kopi ni, apa kopi ni lambat ni. Jadi macam tu. Kan? Tak kenal maka tak cinta. So, cubalah. Kan? Pertama sekali, kita kena gunakan akal fikiran, berfikir. Contoh, syarikat Syahru 34 tahun. Kopi ni datang kemudian sampai 20 tahun syarikat, bermakna dah 15-16 tahun dah kopi ni. Dan orang makin bertambah tiap-tiap hari minum kopi ni. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Sebab ahli-ahli Syahru yang nampak peluang hebat ni bergerak merata di Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Dan tiap-tiap hari dia orang berkongsi dengan orang. Dan tiap-tiap hari ada orang penambahan peminum dan pengguna kopi ni. Dan memang makin popular kopi ni. Ramai dah kawan-kawan saya cerita, ni Syahru. Kawan saya ada buat ni. Aku bisa minum ni kopi ni. Sedap kopi ni. Ada kawan saya sekali tu, dia 2 tahun dah ada order dengan orang. Tiba-tiba saya duk promote dalam grup. Hang buat ni ke? Aku dah minum ni 2 tahun, dia kata. Aku nak order kat hang lah. Susah lah kat kawan aku. Boleh, tak ada masalah. Saya pun tak ambil untung, kan? Kawan-kawan, beli RM40, jual RM40. Bukan jual, tolong belikan saja, kan? Bukan jual, konsep jual payah. Kalau kita, ramai orang fikir nak jual payah, kan? Kita berkongsi. So dapat, dia nak, tolong I belikan. I kata ke dia, why not you daftar ahli RM15 je? Tambah je RM15. Selama 2 tahun dia duduk minum dengan orang tu pun dia cerita ke dia tak mau. Tiba-tiba I cerita, terbuka pintu hati dia. Mana rezeki Allah nak bagi, kan? Join daftar jadi ahli. Duduk minum kopi dia. 2 tahun dah sebelum ni, sebelum I jumpa dia. Duduk minum. Bermakna I baru jumpa. Rezeki masing-masing lah. Tapi tak buat, rezeki tak datang. Rezeki tak datang menggolek. Rezeki tak turun daripada langit gedebuk depan mata lepas sembahyang. Allah suruh usaha, kan? Lepas doa, usaha. Macam ni jemaat. Kan ada surah jemaat tu. Tinggal semua perdagangan jual beli pergi solat, dan selepas solat jemaat tu bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki. Kena faham ayat tu. Tengok, faham dengan hati tau. Bukan dengan mata tengok ayat Quran tu. Kena faham dengan hati. Kenapa keluar ayat tu menunjukkan bahawa Allah suruh niaga. Lepas tu bila time sembahyang tinggal niaga tu. Tapi bila lepas solat tu pergi niaga balik. Tapi orang entah kena nampak sajalah, tapi tak buat apa-apa. Memang saya kata selalu rezeki ni berbagai-bagai, kan? Syahru salah satu. Cuma beza dia yang banyak rezeki ni, kalau makin tua makin tak larat, letih. Masa tak ada, tak mau lah, kan? Kita makin tua duk tunggu nak ajak masa kalau ikut hukum adat, kan? So kita nak ibadah, maksudnya masa kita kena ada. Tapi pada masa yang sama kita nak juga pendapatan. Ini dia Syahru. MLM, bukan meniaga larut malam, multi level marketing. Makin tua makin banyak besar rangkaian kalau kita buat, makin rehat sebab rangkaian bergerak, berkembang, makin ada duit dan kita makan produk-produk kesihatan sebab ada duit, dan insya-Allah ikhtiar kita untuk sihat agar dapat kita beribadah dalam kesihatan dengan sempurna hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey Pak Din, terima kasih banyak
Thank you. begitu panjang lebar. Saya punya nasi lemak dengan roti ni cuba tengok. Sampai habis dah. Mereka semua pun tinggal bersama seorang. Kita punya dah Aduh. bersembang lama sangat. Itulah tak tu apa. sekali ya. Apa pun terima kasih kerana berperkongsian. Apa nama ni, moga kita semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan. Rezeki ni bukan saya duit kan, tapi rezeki kesihatan, rezeki masa kan. Rezeki anak-anak, rezeki kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kita sama-sama doakan supaya kita mencapai bukan sahaja untuk dunia ni tapi untuk akhirat. Yang pentingnya benda yang kita buat kat dunia ni boleh bawa pergi sana. Kita tak nak apa yang kita dapat ni kat sini saja. Kan? Kita berumpi ke sana. Saya rasa yang tu yang the best lah yang kita apa nama ni boleh buat. Okey. Dengan itu terima kasih anda bersiaran bersama saya Abang Kopi Lingzi dengan Tuan Syabuddin ataupun nama panggilan baja Pak Din. Kami kepakaran kami adalah membantu anda untuk mencapai RM12,000 sebulan ya Pak Din. Sebulan selepas 13 bulan. At least tahun. Every month 12,000. Tanpa perlu investment, tanpa perlu buat keluarkan duit, hanya real effort, real business. You kena share dengan orang, share dengan ikhlas. Betul? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tutup Sat.